Baik, bertemu kembali dalam Kemas Kini perkembangan terkini COVID-19 dan juga berkaitan dengan berita palsu terkait dengan COVID-19. Baik, sebelum kita teruskan kepada Ebahan, untuk maklumat lanjut berkaitan berita palsu, anda boleh terus ke laman web sebenarnya.com kerana sebenarnya.my telah pun menyediakan satu pautan khas berkaitan COVID-19 kerana di situ terkumpulnya berita-berita tular yang telah pun ditentukan oleh pihak SKMM dan juga MCMC sendiri bahawa berita tersebut adalah tidak benar. Baik, kita terus kepada Ebahan yang ingin saya kongsikan kepada anda berkaitan dengan mereka yang berada di kampung perlu terus kekal berada di kampung kerana dalam tempoh PKP ini Perintah Kawalan Pergerakan tidak ada kebenaran untuk anda melakukan perjalanan antara negeri ke negeri, dan itu telah dinyatakan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang merupakan Menteri Kanan bagi Kluster Keselamatan. Jadi anda perlu berada di rumah dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Baik, ini berkenaan dengan mereka yang mempunyai gejala ataupun simptom yang berkaitan dengan COVID-19. Jadi anda sekiranya didapati mempunyai gejala ataupun menyembunyikan sejarah perjalanan ke negara ataupun mempunyai kontak rapat dan sebagainya, sekiranya anda melakukan sedemikian, anda boleh dipenjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau didenda atau kedua-duanya. Jadi tolong mengaku dan juga memberi maklumat yang sahih berkaitan dengan sejarah perjalanan, kesihatan anda dan juga tanda dan gejala yang anda rasa mungkin terkait dengan COVID-19. Baik, seterusnya ini adalah aplikasi yang dibangunkan oleh pihak PDRM untuk anda menyimak sekiranya anda menerima nombor akaun ataupun maklumat-maklumat yang berkaitan dengan sumbangan ataupun derma dan sebagainya. Jadi anda boleh lihat di kaca TV anda ketika ini adalah check scammer CCID. Jadi anda boleh masukkan nombor yang tertentu untuk anda menyimak dan tentu sahkan sama ada nombor ini adalah benar ataupun tidak. Baik, seterusnya seperti saya kongsikan tadi berkenaan dengan penutup mulut dan hidung ataupun face mask. Ini berlaku ketika kita memerangi virus COVID-19. Jadi ramai pihak yang mengambil kesempatan menjual face mask dan juga hand sanitizer ataupun cecair pembasmi kuman secara palsu ataupun kita panggil sebagai tipu kepada mereka di luar sana. Jadi tolong berhati-hati. Jadi anda boleh sekali lagi semak sekiranya ada maklumat berkaitan dengan nombor akaun di aplikasi yang saya kongsikan sebentar tadi. Dan masih lagi berkaitan dengan penipuan dalam talian, jadi anda perlu ambil langkah berikut bagi menanganinya. Kami ada sediakan di situ ada 7 tips ataupun cara untuk anda mengelak daripada anda ditipu ketika mana kita dilanda COVID-19. Baik, ini seterusnya berkaitan juga dengan berita palsu. 5 kes sebar berita palsu kini sedang disiasat oleh SKMM ataupun Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. 5 individu tersebut adalah tambahan kepada 6 individu yang sudah didakwa sebelum ini. Jadi mereka yang menyebarkan berita palsu boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998. Jadi SKMM mempunyai kuasa untuk mendakwa anda sekiranya anda terus-menerus menyebarkan virus berita palsu ini. Jadi tolong berhati-hati di luar sana. Pastikan sahih sebelum anda kongsi kepada orang lain. Seterusnya, ini adalah hotline KKMM yang akan diaktifkan bermula jam 9 pagi hingga 9 malam. Jadi anda boleh saksikan nombor yang tertera. Itu adalah nombor-nombor yang wajib anda ketahui ketika mana kita dilanda wabak seperti yang saya nyatakan, wabak COVID-19. Baik. Itu bahan yang kita kongsikan. Jadi kita teruskan dulu dengan perkembangan berita berkaitan dengan berita palsu ini. Ini saya kongsikan berkaitan dengan penularan, penipuan dan sebagainya. Ini kenyataan yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia sendiri berkenaan dengan terdapat beberapa kempen derma seperti yang saya kongsikan. Saya yakin dan percaya sekiranya anda meneliti Facebook dan sebagainya, ramai yang mengambil kesempatan ini menyediakan platform untuk meminta derma dan sebagainya ketika mana kita dalam keadaan kesukaran ini. Jadi sila berhati-hati. Kalau anda lihat di sini, di atas keperhatian rakyat Malaysia yang ingin membantu, KKM telah menubuhkan satu akaun khas sahaja bagi membolehkan sumbangan disalurkan kepada kementerian berkenaan. Jadi tidak ada saluran lain yang disediakan untuk anda menyumbang wang ataupun tenaga anda kepada KKMM. Baik, satu lagi berkaitan dengan BNM juga, iaitu ini adalah amaran ataupun peringatan kepada mereka berkenaan dengan info ataupun website ataupun laman web yang palsu yang dikeluarkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi di sini
PNM telah pun menyatakan tidak pernah meminta sebarang informasi rasmi anda berkaitan dengan perbankan anda. Jadi sekiranya anda menerima untuk mendapatkan nombor-nombor tertentu, jadi tolong berhati-hati dan tidak sewenang-wenangnya memberi maklumat peribadi anda kepada pihak bank, kerana pihak bank tidak akan melakukan perkara sedemikian. Baik, itu saja berita yang kita sempat kongsikan kepada anda dalam ruang 15 minit ini dalam Pastikan Sahih melalui Selamat Pagi Malaysia. Baik, berkaitan dengan PDRM banyak saya kongsikan kerana Is dan juga Syafiqah sudah pun bersedia dengan individu yang terpenting dalam menguruskan keselamatan negara kita ketika mana kita dilanda COVID-19. Jadi terima kasih kerana menonton. Saya kembalikan semula kepada Is dan juga Syafiqah.